sesudah diijma' oleh para sahabat, diijma' oleh para tabi'in, tabi'in, maka tidak ada ruang untuk kita bicara benda itu lagi. Kerana ini disebut oleh Allah SWT secara jelas tentang kewajiban mengikut ijma' orang. Baik, dari secara teori pula kita tahu tadi bahawa beriman boleh kahwin, nak kahwin. Walaupun Ibn Umar kata makruh sekiranya mengabaikan perempuan-perempuan muslimah. Dia cenderung nak kahwin ahli kitab, perempuan muslimah sama nak kahwin. Maka perbuatan seperti itu memberi suatu katakan nilai rendah pada perempuan Islam. Sebab itu Ibn Umar melihat berkahwin ahli kitab itu makruh. Boleh mereka tak kira, memang boleh. Sunnah ke makruh itu isu lain pula. Ibn Umar melihat kalau Islam berkahwin ahli kitab sehingga mengabaikan wanita muslimah, maka makruh. Kita kena utamakan perempuan muslimah. Dan Allah tak sebut dalam Quran, wala amatun muslimatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan perempuan hamba yang hitam legam tapi Islam lebih baik bagi kamu berbanding perempuan musyrikah yang kafir walau lawa, walau cantik. Yang menunjukkan keutamaan orang Islam, kami orang Islam. Orang lelaki Islam patut mengutamakan perempuan-perempuan muslimah walaupun tak lawa, walaupun tidak ada benda-benda yang dia menjadi ukuran keinginannya. Namun agama mengatasi segala-galanya. Tapi kalau dia nak kahwin juga dengan ahli kitab, maka tak ada masalah. Cuma kita cerita makruh, hukumnya berdasarkan pendapat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi adakah Nabi SAW boleh kahwin ahli kitab? Saudara, bila seorang Islam kahwin ahli kitab, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Dia kekal dengan agama dia. Cuma implikasinya ialah anak-anak kita akan ikut kita Islam. Anak-anak tadi wajib ikut Islam. Ini syarat berkahwin dengan ahli kitab. Dia tak boleh ikut agama mak dia. Dan kalau berlaku perceraian, anak-anak wajib ikut bapa, bukan ikut mak. Ini syarat utama. Maka bila Nabi SAW kahwin dengan ahli kitab, bukankah semua isteri Nabi dia adalah ibu orang beriman? Takkanlah kita nak beribukan perempuan ahli kitab. Satu. Yang kedua, semua isteri Nabi di dunia akan menjadi isteri Nabi di syurga. Bukankah sudah datang dalil secara ijma' orang kafir tak boleh masuk syurga walau dia baik? Orang kafir sudah walau dia baik macam mana pun, macam malaikat baik, saya perangai dia ahli neraka. Yang disebut oleh Allah secara jelas bahawa orang kafir dalam neraka. Jadi tidak mungkin Nabi SAW berkahwin, harus berkahwin dengan ahli kitab, tidak mungkin. Jadi secara praktikal saya katakan Nabi tak pernah kahwin dengan ahli kitab. Nabi tak pernah kahwin. Cuma ulama bincang boleh tak boleh. Kerana apa yang Nabi tak buat ni, adakah tak buat tu sebab larangan, atau Nabi tak buat kerana khususiat, atau bagaimana? Jadi maka ulama bincang. Walhasilnya ialah Nabi SAW tidak berkahwin dengan ahli kitab, dan tidak halal Nabi kahwin dengan ahli kitab. Kerana kalau kahwin ahli kitab, ahli kitabnya akan masuk syurga, maka ia menyalahi nas. Dan Allah Ta'ala tidak pernah mungkin jadi. Kalau kahwin dengan ahli kitab, bermakna ahli kitab jadi ibu orang beriman. Bagaimana kita boleh beribu dengan orang kafir? Tapi setengah mereka berkata boleh. Dan Nabi kahwin dengan ahli kitab akan masuk Islam. Tapi bila masuk Islam, tak ada lagi isu ahli kitab. Sekiranya Nabi SAW bukan ahli kitab, lalu masuk Islam, maka tak ada isu. Ya, tak ada benda kita nak bincang di sini. Kita bincangkan kalau dia kekal dengan ahli kitab ni, kekal sampai mati dia masih kekal Kristian atau Yahudi, ini yang kita nak bincang. Atau orang ni mati sebelum dia Islam, adakah dia akan jadi isteri Nabi SAW? Jadi secara umumnya kita mendapati bahawa Nabi SAW tidak berkahwin dengan ahli kitab, dan tidak harus bagi Nabi SAW berkahwin dengan ahli kitab. Kemudian adakah Nabi boleh tasarri, memiliki hamba yang tidak Islam? Terus kita sepakat tentang Islamnya Maria Qibtiyah. Isunya tentang seorang perempuan bernama Raihanah. Perempuan yang bernama Raihanah ini, kerana dikatakan Nabi SAW bergaul dengannya, maksudnya bersama dengannya, dalam keadaan di masa lagi bukan Islam. Di masa lagi bukan Islam, maka adakah dibenarkan Raihanah seorang Yahudi ahli kitab, dia agama asalnya Yahudi ahli kitab. Nabi mencampuri Maria Qibtiyah ke mana Maria Islam, dan Maria menjadi hamba Nabi SAW. Dan kita dah sebut minggu lepas kenapa Nabi menjadikan Maria sebagai hamba, tak dimerdekakan kau sebagai hamba. Sedangkan wanita lain yang
juga patut jadi hamba dimerdekakan oleh Nabi SAW, seperti Safiyah, seperti Juwairiyah, dan dijadikan mas kawinnya ialah merdeka. Tapi kenapa Maria Qibtiyah dikekalkan sebagai hamba? Untuk Nabi SAW ajar pada umat Islam bagaimana kamu nak bergaul dengan hamba. Sebab Nabi kan bawa syariat. Kalau Nabi tak ada hamba, maka umat Islam yang punya hamba, dan bahkan manusia seluruhnya yang ada hamba, maka bagaimana mereka nak bergaul dengan hamba? Nabi dah ajar bagaimana hamba itu kamu kena gaul mereka sebaik sebagaimana isteri kamu. Satu. Tapi hamba yang bersama tidak ada gelegan. Dan isteri si Nabi SAW ada gelegan masing-masing, tapi hamba dia tak ada gelegan, kerana dia bila terpulang pada Nabi SAW, kerana ialah hamba. Dan bagaimana hamba yang Nabi SAW miliki ini diberi hak, dimuliakan, diangkat kedudukannya, diangkat kemuliaannya. Cukup bila dia melahirkan anak Nabi SAW bernama Ibrahim, satu kemuliaan, satu kegembiraan. Jadi isu lagi yang seterusnya ialah Raihanah. Saudara, setengah berkata ini diambil peluang oleh setengah orientalis. Nabi SAW dikatakan berseronok dengan perempuan kafir. Jawapannya Raihanah ini, saudara, dihamba Nabi SAW, dan dia asal pada agama untuk menunjukkan Nabi tidak memaksa untuk memeluk Islam. Seorang tuan tidak boleh memaksa hambanya untuk mengikut agamanya. Dan Nabi telah membuktikan dengan Raihanah. Bila Nabi ajak masuk Islam, Raihanah menolak. Tapi Nabi tak ada masalah. Bukan menunjukkan pengharusan memiliki hamba bukan Islam, dan keharusan untuk bersama dengan hamba bukan Islam dengan kemuliaan ataupun dengan penghalalan disebabkan penghambaan. Dan bagaimana dimuliakan Raihanah, yang artinya Raihanah memeluk Islam. Jadi sekarang isu perhambaan yang ada dalam kehidupan Nabi SAW adalah satu cara untuk mengajar umat Islam. Dan kita kena tahu satu benda, bahawa Islam tidak membawa teori perhambaan ini dalam masyarakat. Tapi ketika mana Islam datang, perhambaan diterima serta meluang oleh seluruh dunia. Seluruh dunia. Yang mungkin Islam kata tak boleh benda ni, kerana benda ni ada manfaat dari sudut lain, manfaatnya. Maka Islam datang membawa sistem perhambaan yang baik. Hamba perlu dilayang sama sebagaimana orang merdeka. Hamba-hamba juga diberi hak kebebasan, walaupun mereka tidak berhak memiliki harta, tapi tuannya menjamin hartanya. Artinya dia macam anak-anak kita kecil, dia tak ada hak memiliki harta, namun hidupnya tenang, senang, dia tak payah fikir harta. Ayah dia sediakan, ayah dia lengkapkan kehidupannya. Sama juga hamba, tak payah fikir harta benda. Kamu berkhidmat, makan, minum, pakai baju, kamu semua siap, semua ada. Mana kamu pergi, kamu boleh pergi, dimuliakan. Ini maka bila datang Nabi SAW membawa sistem perhambaan daripada Islam yang baik. Namun kita lihat dalam Islam banyak benda-benda, kalau kita buat salah, kita dituntut membebaskan hamba, memerdekakan hamba, dan kelebihan-kelebihan untuk menolong hamba bebas. Bukan dari sistem zakat, antara asnaf yang patut dapat zakat ialah hamba yang nak merdeka. Kan ada setengah-setengah hamba dia tak fikir nak merdeka, dia lebih senang duduk tuang dia. Kalau tuangnya baik, tuangnya bagus, kenapa saya nak supaya cari duit pula, bekerja pula, cari kehidupan saya? Kemudian saudara, di sini disebut tentang pada perenggan ke akhir, supaya saya jelaskan di sini. Bila Abu Asim berkata boleh bagi Rasulullah menikah wanita hamba abdi, dipetik dari Hijazi dan tidak disyaratkan ketika itu perasaan takut berlaku zina dan hilang pegawai. Lelaki merdeka seperti kita boleh tak kahwin dengan hamba? Jawapannya tak boleh, melainkan dengan dua syarat. Dua syarat. Syarat yang pertama ialah mesti takut zina. Maknanya kerana perempuan merdeka mas kahwin mahal berlaku. Perempuan merdeka boleh tak kahwin dia, dia punya mas kahwin dia sampai ratus ribu dan sebagainya. Lelaki ni tak mampu nak bayar mas kahwin, dan masa yang sama dibimbang dirinya akan terperusuk dengan zina, maka dia boleh kahwin dengan hamba. Sebab hamba tak ada mas kahwin macam orang merdeka. Yang kedua, disyaratkan bahawa di sini ialah dah hilang pengaruh. Hilang pengaruh maknanya Nabi SAW, kita orang beriman, bila kahwin dengan hamba, dia boleh hilang pengaruh kita. Kenapa? Isteri kita kena buat kerja tuan dia.
namanya isteri kita tapi bekerja dengan orang lain. Isteri kita keluar, kita tak boleh halang. Sebab apa? Dia ada tuan untuk dia berkhidmat. Macam hari inilah isteri kita bekerja dekat syarikat, dekat hilang. Saya tak boleh halang dia keluar. Biasa kata di rumah tak boleh bang kerja ni, kita pun duduk rumah, kita pula kena duduk rumah. Bukan bini kita duduk rumah, bini kita kerja. Bini kita kena pergi mesyuarat berminggu-minggu. Kita tak ada kuasa. Sebab tak ada kuasa nak halang situ. Jangan pergi mesyuarat. Tak boleh pergi mesyuarat, kena pergi kerja. Nanti kena tindakan, pergi kita duduk. Demikian sistem hamba dulu. Macam sekarang perempuan sekarang boleh pilih untuk merdeka, untuk tak ada. Kalau nak tukar saya ke Sabah Sarawak sampai Renggang saya dengan suami, saya nak merdeka, saya letak jabatan. Kalau setengah-setengah benda saudara kita patut fikir di jabatan-jabatan kerajaan yang suka pindah ke isteri daripada suami setiap berasingan sampai 5-6 tahun. Mereka tak peduli apa yang akan berlaku pada isteri orang ni, anak, ayah orang ni ataupun anak-anaknya, sehingga berlaku kecurangan. Isteri dah pindah 5 tahun sana tak nampak suami, suami kena pindah sini, maka peluang untuk curang lebih tinggi kerana mereka berpisah dengan suami, anak-anak yang terabai. Jadi so ini juga macam kita nak kasih sistem perhambaan moden, di mana kita tak mampu nak kontrol isteri kita. Bang, saya kena pergi seminggu, abang dulu lah dia nak makan Maggi ada dalam tu, ni kita mudik. Bang, saya kena pergi. Akhirnya mana isteri kita yang patut bersama kita, di samping kita, yang beri nafkah ni kita, bukan isteri kita. Bukan sekadar bang saya nak keluar cari nafkah, modal dia biar dia bilang ni saya tambahlah diri 1000. Tak, yang beri nafkah tetap suami. Isteri telah mengabaikan banyak masa suami untuk dia bekerja. Sebab itu perempuan dia tidak boleh memberi alasan, ni duit saya, dia duit awak, tapi awak mengambil masa saya, awak mengambil masa perkhidmatan awak kepada saya, yang saya wajib beri nafkah awak sekian. Perempuan yang begini duit dia dengan suami. Kalau dia kata ni saya kerja ni duit saya, betul, tapi masa siapa awak curi? Masa yang patut awak berkhidmat dengan suami awak, masa patut untuk awak duduk tepi suami awak, untuk awak berada bersama suami awak, tapi awak ambil masa tu untuk bekerja dengan orang lain, untuk awak dapat duit. Dan itu kalau perempuan bekerja, duit disilat perhitungan, sebab dia mengambil masa suami dia semua. Sampai hari minggu pun saya tak boleh duduk dengan awak sekian. Baik, so ini sistem cara perhambaan moden yang kita memilih, kita pilih. Kita dah cari isteri kerja, kita kena redha. Maka kita tidak boleh menghalang. Kerana kita sudah redha pada peringkat awal. Bila kita redha peringkat awal, andai kata berlaku benda-benda yang saya katakan, isteri patut berkhidmat, memajikan sekian-sekian sehingga dipindahkan jauh-jauh, masih isteri perlu nekat dan menjaga antara suami dengan pekerjaan. Dia kalau seorang isteri dia bentuk dengan kerjaannya, dia mungkin memilih kerjaan dia sanggup cerai dengan suami. Seorang isteri yang memilih kehidupan keluarga yang baik, maka bila berlaku seperti ini, dia akan nekat demi menjaga suami dan anak-anak. Dia tahu apa yang lebih baik. Jadi kalau seorang Islam kahwin hamba, isunya begitu. Isunya wanita ni, isteri dia kena kerja dengan tuan. Tuan dia kata pergi kerja pukul 12 baru boleh balik, suami terpaksa tunggu. Ia akan mengerti suami. Tapi namanya perempuan hamba, terpaksa begitu, terpaksa aku begitu. Ada satu cara suami dia nak bebaskan, suami dia kena beli isteri ni, hamba dia dibeli, dibebaskan. Maka Islam memudahkan zakat untuk membantu. Zakat diperuntukkan khas untuk hamba yang merdeka, antaranya wanita hamba yang isteri pada lelaki merdeka. Nabi SAW kalau dikahwin hamba seperti ini, dia tak akan hilang ke Rasulullah. Kerana kalau orang fikir, ni hamba yang dikahwin Rasulullah, kami merdekakan. Walaupun secara praktikal tak berlaku, Nabi tak pernah kahwin hamba orang lain. Praktikal tak ada, teori boleh tak? Boleh tak? Kalau orang macam kita, saya katakan tadi, 2 syarat. Pertama, so kita disyaratkan bahawa kita takut zina. Takut zina bahawa kita boleh kahwin. Yang kedua, kita orang miskin, tak ada duit nak kahwin dengan perempuan merdeka yang mahal-mahal semua. Maka kita kahwin perempuan hamba. Ini 2 syarat. Bimbang kalau tak kahwin berzina. Yang kedua, kerana kita miskin. Tapi kalau kita kaya, haram kahwin dengan hamba. Kalau kita tak takut zina, haram berkahwin dengan hamba. Kena kahwin dengan orang merdeka. Sebab apa? Akan hilang maruah kita sebagai seorang suami. Kerana hamba kena komitmen dengan bos dia. Itu syaratnya. Jadi bagi Nabi SAW boleh tak? Semua ulama kata boleh. Nabi tidak perlu takutkan zina untuk bersyarat berkahwin dengan hamba. Satu.
Dan Nabi tak kailah kahwin hamba, kerana bila lelaki ni menyedari hambanya menjadi milik Nabi SAW, pasti dimerdekakan. Tetapi secara praktikal tak berlaku. Nabi tidak pernah memiliki isteri bernama hamba. Isteri merdeka semua. Dan Nabi memiliki hambanya sendiri, iaitu Maria Qibtiyah dan Raihan. Dan kedua hamba ni Islam. Dan saya dah sebut hikmah kenapa Nabi punya hamba. Jadi ini konstruksi perbincangan tentang adakah Rasulullah SAW boleh berkahwin dengan kita? Jawapannya tidak. Yang kedua, adakah Nabi SAW boleh berkahwin dengan hamba? Jawapannya tidak. Semua hamba Rasulullah Islam dan semua isteri Rasulullah Islam, kerana dia punya ibu kepada ibu. Baik, ada pun kita, saya dah sebut, kita boleh kahwin dengan ahli kita dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi berdasarkan firman Allah. Mesti perempuan muhsan dan mesti perempuan yang berpegang dengan kitab asalnya. Ya, memang kitab sudah diubah, itu bukan tidak boleh diisukan. Memang Alkitab ataupun kitab Taurat dan Injil sudah diubah sejak zaman berzaman. Allah Ta'ala tidak mengambil kira yang itu, tapi dengan usul-usul yang lain yang mereka hampir dengan kita. Kemudian saudara, kita cerita tentang bolehkah lelaki merdeka kahwin dengan hamba? Kita menjawab boleh dengan dua syarat. Dia mesti miskin, dia mesti takut zina. Jadi kalau tak kahwin, dia mungkin berzina, maka dia boleh kahwin dengan hamba. Walaupun hari ini tak praktikal kita bercakap benda ni sebab tak ada hamba. Namun andai kata suatu ketika nanti akan ada balik sistem perhambaan, dengan banyaknya berlaku peperangan, krisis-krisis yang berlaku di Eropah, di segala dunia, akan mungkin memberi dorongan pada negara-negara ini yang mempunyai lambakan senjata